Dan akhirnya Uqasyah dengar hadis ni, angkat tangan minta kat Rasulullah doa. Rasulullah doa untuk Uqasyah. Kita tak ada nak angkat tangan. Jadi kita angkat tangan di sinilah. Jadi selain daripada hadis tu, kami kumpulkan hadis-hadis lain. Yang juga dalam hadis itu secara terang-terang menceritakan masuk syurga tanpa hisab. Jadi dalam hadis yang kami kumpul ni, dia tak sebut tanpa azab. Tapi kalau tanpa hisab masuk syurga, takkan Allah nak azab? Kan? Tentulah tanpa azab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman la yazul. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa faqhna fid din. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik wal jihad fi sabilik bi amwalina wa anfusina ya Rab ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la aqalla min dhalika ya ni'mal mujib hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al muqarrabin ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar hadirat sekalian? Alhamdulillah, Allah panjangkan umur kita. Kita hari ini sudah 12 hari ya. Alhamdulillah, kita sudah 12 hari melakukan suatu ibadat yang sangat istimewa, yang Allah sendiri akan memberi ganjarannya. Yang lain Allah wakilkan pada malaikat. Tapi puasa ni ana ajzi bih, aku sendiri akan memberi ganjarannya. Sebab itu ada beberapa panduan istimewa yang diberi oleh Allah melalui baginda Rasulullah SAW untuk kita melakukan puasa yang menyebabkan Allah sangat suka, Allah sangat redha. Iaitu kita kalau boleh berada di tahap yang paling tinggi lah, kalau boleh ya. Sebagaimana Imam Ghazali dan mana-mana lah ustazah yang mengajar di bulan puasa ni, saya ingat dia orang ni memperingatkan tentang bagaimana Imam Ghazali memberikan puasa ni kepada 3 kategori. Yang pertama puasa apa? Ada kan? Orang dah ceritakan. Kategori pertama puasa awam, orang biasa. Yang kedua puasa istimewa, khusus. Yang ketiga puasa khususil khusus, maknanya paling istimewa. Agak-agaknya kita nak persembahkan pada Allah ni yang mana? Kalau boleh yang paling istimewa lah kan? Kalau boleh. Jadi kalau nak dapat yang paling istimewa ni, kena puasa macam mana ya? Padahal puasa tu sama saja tak makan kan? Semua orang tak makan. Jadi sebab itu kata Imam Ghazali, puasa yang awam ni dia hanya tahan perut saja tak makan, mulut saja tak makan. Tapi yang lain, telinga dia masih lagi dengar benda yang tak elok, mulut dia masih membawang, mata dia masih melihat benda yang Allah tak suka. Jadi dia masih tak puasa anggota lain, dia hanya puasa perut dengan mulut saja tak makan. Itu puasa awam. Tak kena gaya. Puasa awam ni hanya dapat lapar dan dahaga saja, tak dapat pahala.
Jadi kita kena puasa mulut, puasa perut, puasa anggota kelamin dan juga puasa seluruh anggota tujuh. Apa dia anggota tujuh? Saya dah bagi. Ingat tak apa dia? Tiga di atas, tiga di tengah, satu di bawah. Senang ingat. Apa dia tiga di atas? Mulut, mata, telinga. Jangan cakap benda tak elok, jangan lihat benda yang Allah tak suka, dan jangan dengar. Tolong share. Orang nak buat bawang, kita tolong share. Tak boleh. Itu puasa tiga di atas. Tiga di tengah, tangan. Jangan jamah benda tak elok. Jauhlah. Jangan ambil benda yang bukan hak kita. Perut, jangan makan benda yang tidak halal. Hanya halalan tayyiban sahaja, dan anggota kelamin lah, ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kaki. Satu je bawah. Jangan pergi ke tempat yang tak elok. Tapi kita sekarang datang ke mana? Ke taman syurga. Saya teringat nak baca hadis tentang menghadiri majlis ilmu di bulan Ramadan, ya. Jadi nak bacakan hadis tu. Hadis ni diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi SAW bahwasanya baginda telah bersabda, man hadara majlisal ilmi, siapa hadir ke majlis ilmu, ya, fi Ramadan, dalam bulan Ramadan, kataballahu ta'ala lahu bikulli qadamin ibadata sanatin, Allah Ta'ala tulis untuknya, untuk setiap tapak dia menapak. Sebab dia kalau di zaman Rasulullah, orang berjalan pergi ke masjid. Jadi setiap tapak dia menapak pergi ke masjid itu, Allah kurniakan pahala beribadat setahun. Hadirat sekalian, datang berapa tapak, ya? Tak tahulah berapa tapak. Tapi Allah yang lebih tahu. Kita datang dengan kereta, tapi Allah tahulah berapa tapak dari sini ke rumah, dari rumah ke sini. Jadi Allah akan memberi setiap tapak seperti ibadat satu tahun. Wa yakun, dan ada lagi, wa yakunu ma'i tahtal arsy, mereka ataupun ia akan bersama-samaku. Ku tu siapa? Baginda Rasulullah SAW di bawah arasy. Jadi masa padang mahsyar, semua orang duduk di tengah panas, tidak ada pelindung, tidak ada pokok, tidak apa. Padang mahsyar tu seluas-luasnya, semuanya seperti sekeping roti. Tak ada tempat nak berlindung, dan matahari seperti sejengkal atas kepala. Jadi orang yang hadir majlis ilmu bersama dengan Rasulullah SAW di bawah naungan arasy. Masya Allah. Doa amin. Mudah-mudahan kita termasuk di bawah naungan arasy bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Ada sambungan lagi, nak sambung tak? Wa man dawama 'alal jamaah, siapa yang berkekalan berjamaah. Berjamaah salat fardu, berjamaah salat tarawih, berjamaah salat witir dan sebagainya. Jadi man dawama 'alal jamaah, siapa berkekalan berjamaah di bulan Ramadan, a'tahu Allah Ta'ala bi kulli rak'atin madinatan tamla'u min ni'amillahi ta'ala, Allah anugerahkan kepadanya untuk setiap rakaat. Sebab tu jangan 8, kalau boleh biarlah 20, ya. Setiap rakaat dikurniakan sebuah bandar yang penuh dengan nikmat Allah. Kita kadang ada bandar yang mati.
tak ada aktiviti, selengang saja. Tapi bandar yang Allah kurnia ini bandar yang ceria, yang gemerlapan, yang penuh dengan nikmat Allah. Apa dia nikmat? Hanya Allah sajalah yang tahu. 2. Yang ketiga, wa man barra walidayh, siapa yang berbuat baik kepada kedua ibu bapanya fi Ramadan, yanalu nazrallahi ta'ala birrahmah wa ana kafilun fil jannah. Dia akan dapat 2 perkara. Pertama, Allah lihat dia dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang. Kita ni dengan anak kita kadang-kadang siang-siang kita pukul dia, nakal, tak tahan, kita cubit dia, kita pukul dia. Tapi bila dia tidur malam, kita pergi tengok dia, rasa macam mana? Kesian anak, tadi kau nakal, bukan mama nak sakitkan kau, tapi kerana nak ajar. Jadi kita tengok dia dengan penuh kasih sayang. Kalau kita melihat anak kita dengan penuh kasih sayang, Allah isytiharkan, aku lebih kasih kepada hamba-Ku dari ibu kasihkan anak. Bayangkan, bila Allah melihat kita dengan penuh kasih sayang, Masya Allah, insya-Allah kita akan dilayan dengan sebaik-baiknya, insya-Allah. 1, wa ana kafilun fil jannah, aku penjamin dia dalam syurga. Rasulullah akan menjadi penjamin kita untuk masuk dalam syurga, insya-Allah. Dan yang kelima, yang keempat ni, yang kelima. Yang keempat, wa ma min imra'atin, tidak ada mana-mana isteri tatlubu ridha zawjiha, yang sentiasa mencari keredaan suaminya. Dia tak mau cari pasal, tapi kalau nak jadi pasal pun dia tenangkan. Dia buat sesuatu menyebabkan suami dia redha, ya. Fi Ramadan, dalam Ramadan, illa walaha sawabu Maryam Asyah, kecuali mana-mana wanita yang melakukan sesuatu yang menyebabkan suami dia redha, maka dia akan diberi pahala seperti pahala Maryam dan Asyah. Siapa Maryam? Mak Nabi Isa alaihissalam, satu daripada 4 wanita utama syurga. Siapa 4 wanita utama syurga? Maryam, Asyah, Sayyidatuna Khadijah dan Sayyidatuna Fatimah. Itu 4. Ya. Jadi kalau kita nak pahala seperti Maryam dan Asyah, maka kita cari jalan supaya tak bergaduh, supaya berbaik-baik dengan suami di dalam bulan Ramadan. Dan yang seterusnya, yang terakhir, wa man qada hajat akhihil muslim, siapa menunaikan hajat saudara Islamnya pada bulan Ramadan, qadallahu ta'ala lahu alfa hajatin fi yaum al-qiyamah, Allah Ta'ala anugerahkan padanya 1000 hajatnya pada hari kiamat. Kita kalau hajat di dunia ni, paling-paling kalau tak ada makanan, kita hajatkan makanan, hajatkan pakaian, hajatkan tempat tinggal. Tapi kalau di akhirat lebih berhajat lagi, berhajat supaya Allah Ta'ala masukkan kita dalam syurga tanpa hisab, berhajat supaya dapat laluan titian sirat dengan mudah, berhajat dapat tempat yang istimewa di syurga, macam-macamlah hajat di akhirat. Jadi siapa yang menunaikan hajat saudara Islamnya pada bulan Ramadan khasnya, Allah Ta'ala anugerahkan 1000 hajatnya di akhirat nanti. Itu satu hadis. Saya cara nak baca 3 hadis ni, boleh ya? Kita tinggal buku kita sekejap. Boleh ya? Sebab apa? Sebab kita di bulan Ramadan ni, kita sangat-sangat perlu memahami bagaimana istimewanya anugerah Allah kita pada bulan Ramadan. Sebab apa? Orang zaman dulu Allah panjangkan umur.
Ada yang sampai 800 tahun, 700 tahun. Bahkan Nabi Adam umur dia berapa tahu? Tok kita umur dia 1000 tahun. Kita kalau 100 tahun pun dah tak jadi orang. Saya baru 77 tahun pun dah separuh orang dah tinggal. Dulu punyalah kuat. Lari merata, melompat merata. Lah ni nak naik tangga pun kena cari lengan. Kena sewa lengan. Sewa lengan pun boleh naik tangga. Ya, itulah. Bagaimana kita lemah. Tetapi Allah Maha Pengasih. Antara umat dia antara hamba yang paling dia kasih umat Nabi Muhammad. Betul kita jadi umat Nabi Muhammad. Kita tak minta, tak isi borang pun dulu untuk jadi umat Nabi Muhammad. Tapi ini anugerah. Jadi hargailah anugerah ni. Tetapi kalau orang zaman dulu diberi umur panjang, kita umur tak panjang. Maka untuk mengimbangi umur yang tak panjang ini, Allah mengadakan berbagai-bagai peluang untuk kita gandakan pahala melalui peluang-peluang itu. Antara peluang istimewa ialah Ramadan. Kalau semayang Zuhur sekali di bulan Ramadan seperti semayang 70 kali. Betul tak? Kalau sembahyang sunat pun seperti 70 kali juga. Jadi sebab itu kita gandakanlah. Tak payah sebutlah apa-apa, kita dah tahu dah. Macam-macam selain daripada puasa, macam-macam ibadat kita lakukan bulan Ramadan. Jadi saya nak baca hadis ni, yang mana dalam hadis ni saya baca sajalah. Apabila saya terjemah teruslah ya. Saya baca Arab pun saya kena terjemah juga. Tak faham. Kalau faham tak payah terjemah. Jadi rugi masa. Jadi saya terus baca terjemahan dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Jabir. Dari Nabi SAW, baginda bersabda, apabila datangnya akhir bulan Ramadan, malam terakhir bulan Ramadan, seluruh langit dan bumi dan malaikat menangis. Kerana apa? Kerana simpati musibah besar akan menimpa umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Dia orang kesian pada kita. Bila akhir bulan Ramadan, langit, bumi, para malaikat menangis kerana kesian musibah akan menimpa umat Nabi Muhammad SAW. Ditanya, musibah apa ya Rasulullah? Kita nak habis Ramadan seronok. Pasal apa? Nak raya. Sibuk dengan baju raya, kuih raya. Kita tak faham dengan perginya bulan Ramadan tu musibah. Sebaliknya kita ingat suatu keseronokan, kita terlepas daripada suatu ibadat yang membebankan kita. Nak makan siang tak boleh, kita rasa seronok. Tetapi bagi yang faham, siapa yang faham? Langit, bumi, malaikat faham. Dengan perginya Ramadan, kita akan menghadapi musibah. Jadi ditanya kepada Rasulullah, manusia ni tak faham, sahabat tak faham. Ayu musibah ya Rasulullah? Musibah apa ya Rasulullah? Jawab baginda, zahabu Ramadan. Musibahnya Ramadan akan pergi. Kenapa? Fa inna da'awat fihi mustajabah. Karena di bulan Ramadan semua doa dimustajab. Was sadaqat maqbulah, dan segala sedekah diterima. Ya. Wal hasanat mudha'afah, segala kebaikan, segala amal soleh digandakan pahalanya. Wal azab marfu', dan azab kubur dan sebagainya diangkat pada bulan Ramadan. Jadi 4 perkara.
yang akan hilang dengan perginya bulan Ramadan. Iaitu segala doa belum tentu akan mustajab kalau bulan lain. Sedekah belum tentu diterima kalau bulan lain. Segala kebajikan sudah tentu tidak berganda seperti bulan Ramadan di bulan lain. Dan azab kubur pun tak diangkat di bulan lain seperti bulan Ramadan. Jadi baginda bersabda lagi, fa ayyu musibatin a'zam min zahabi Ramadan. Musibah apa lagi yang akan kamu hadapi lebih besar daripada perginya Ramadan dengan kehilangan empat perkara tadi ya. Fa iza bakatis samawati wal ard, kata Rasulullah, apabila langit dan bumi menangis li ajlina, fa nahnu ahaqqu bil buka, kita lebih layak, lebih mustahak menangis. Kerana musibah itu bukan kena pada langit, bukan kena pada bumi, bukan kena pada malaikat, tapi kena pada kita. Ada orang menangis? Tak ada. Semua orang ceria saja nak sambut Ramadan. Kerana kita tak faham. Kita tak faham kita akan kehilangan masa yang sangat istimewa, yang buat langit bumi pula yang faham tentang perkara ini. Jadi kita lebih layak untuk menangis dan untuk bersedih kerana akan terputuslah daripada kita semua keistimewaan dan kemuliaan tersebut. Ini dipetik daripada kitab Hayatul Qulub. Ya, Hayatul Qulub. Jadi sebab itu apabila sampai malam akhir bulan Ramadan, jangan hanya sibuk dengan persediaan nak sambut hari raya. Biarlah tangan sibuk, ya, tapi hati kita sibuk dengan mengingati Allah, sibuk dengan berdoa pada Allah. Dan kalau boleh cari peluang di malam akhir tu kita buat tasbih. Kalau malam biasa kita buat tarawih. Kalau malam raya kita buat tasbih ya. Tu. Tapi yang ni bukan malam raya ni, akhir Ramadan, iaitu malam. Kalau malam raya dah habis Ramadan, kan? Akhir Ramadan malam yang terakhir sebelum malam raya. Okey? Itu yang saya nak kongsikan pada hari ini ya. Satu lagi yang saya nak kongsi, dalam suatu hadis yang sangat panjang lebar, saya nak ambil sikit di ujung dia, iaitu baginda Rasulullah SAW bersabda, di bulan Ramadan ini Allah Ta'ala suruh kita perbanyakkan 4 perkara. 2 perkara yang Allah sangat meredainya, Allah sangat menyukainya. 2 perkara lagi yang kamu sangat memerlukannya. Apa dia 2 perkara yang Allah sangat meredainya? Iaitu fasyahadatu alla ilaha illallah, banyak bersyahadah bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Ini yang maknanya banyak baca asyhadu alla ilaha illallah. Takat tu je dia sebut. Wa tastaghfiruna, dan naklah kamu banyak beristighfar kepadanya. Ini Allah sangat suka. Allah suruh, Rasul kata perbanyakkan. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Sambunglah sikit ya. Tu. 2 lagi yang kita sangat memerlukan. Apa dia? Iaitu patasa alunal jannah. Hendaklah kamu memohon syurga Allah di bulan Ramadan. Kerana bila kamu pindah ke alam akhirat, dia tidak ada tempat yang ketiga. Dia hanya ada 2 saja. Imma syurga, imma neraka. Dan masa Ramadan ini peluang untuk Allah mustajabkan permintaan, mintalah
syurga. Dan Rasulullah nasihat, bila minta syurga, minta Firdaus. Kenapa? Kerana Firdaus inilah syurga yang paling tinggi. Malulah. Siapalah saya nak minta Firdaus. Amalan tak setara mana, ibadat tak setara mana. Tapi Rasul kata jangan malu, minta aja. Kita minta aja. Mudah-mudahan Allah kurniakan dengan berkat kita tidak lalai. Di saat orang lalai dengan bazar Ramadan, dengan macam-macam, kita tidak lalai. Dan permintaan kita permintaan yang dipandukan oleh baginda sendiri, tanpa melihat siapa kamu. Jadi sebab itu kita tak usah malu lah. Malu biar bertempat. Jadi sebab itu minta, ya Allah, Allahumma marzuqni jannatal firdaus. Minta rezeki syurga Firdaus, dan minta jauh daripada neraka. Dua perkara ni kita sangat berhajat. Jadi saya syorkan yang kita selalu baca masa bagi salam. Sebelah kanan kita baca Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Masa sebelah kiri wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dia jadi dah mendapati dua-dua. Minta redha dan minta syurga, minta jauh daripada murka dan minta jauh daripada neraka. Itulah. Ya, dan akhir sekali sebelum nak masuk buku kitab kita ni, saya nak memperingatkan tentang Lailatul Qadar. Satu lagi peluang istimewa yang Allah Ta'ala kurniakan, siapa yang beribadat pada malam itu seperti beribadat 83 tahun. Umur kita pun tak sampai 83. Kalau kita dapat peluang ibadat masa malam tu seperti dah beribadat 83 tahun. Dah berapa kali dah dapat Ramadan ni? Kalau saya kalau 77, katakanlah dah 60 kali lebih dah. Kecil-kecil tu tak ada kira lah kan. Belum balik tu. Tolaklah 10 tahun. Jadi dah 66 kali dah. Kalau tiap-tiap tahun dapat Lailatul Qadar, kalilah 60 kali 8, 83. Dah berapa ribu tahun dah tu umur kita. Jadi sebab itu lagi satu mujur kita pada tahun ni. Saya kaji dalam kitab, dia ada berbagai pendapat tentang bila Lailatul Qadar. Jadi ada pendapat ahli sufi. Siapa ahli sufi ni? Ialah orang-orang yang sangat-sangat tinggi martabatnya, ahli tasawuf, yang hidup dia tu satu saja, mencari keridhaan Allah. Jadi kepada mereka ini Allah bagi ilmu kasyaf, Allah bagi kasyaf. Jadi mereka berpendapat pada bulan Ramadan, Lailatul Qadar ini berubah-ubah pada tiap-tiap tahun. Pendapat ahli tasawuf. Jadi kata ahli tasawuf, kalau berlaku pada hari Ahad, sekian hari bulan Ramadan. Kalau mula puasa hari Isnin, sekian hari bulan. Jadi saya tengok, kalau mula puasa pada hari Ahad, Lailatul Qadar itu akan berlaku pada 27 Ramadan. Satu, mengikut pendapat Ibnu Abbas dan juga pendapat ulama-ulama jamhur yang lain seluruh dunia, kata mereka tiap-tiap tahun Ramadan berlaku pada 27 Ramadan pula. Lailatul Qadar berlaku pada 27 Ramadan. Jadi apa hujah mereka? Hujah mereka ialah ada ayat surah Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Di akhir surah ini, salamun hiya hatta matla'il fajr. Hiya itu apa? Lailatul Qadar. Sejahteralah ia. Maknanya malam itu.
sehingga naik fajar. Hiya tu kalau dikira daripada awal surah jatuh kalimah yang ke-27. Sebab itu kebanyakan ulama mengatakan 27 adalah malam Lailatul Qadar. Sebab itu kalau di kampung dia buat kenduri besar, malam 27 dianggap sebagai malam Lailatul Qadar. Pada tahun ini pendapat ahli tasawuf pun malam 27, pendapat jamhur ulama pun malam 27, dan tengok kalender bila tahu malam 27? Malam Jumaat. Masya Allah, seram di rumah saya. Hebatnya tahun ni. Tahun depan belum tentu. Tahun ni 3 terkumpul keistimewaan. Dua-dua pendapat malam 27 dan berlaku pula pada malam Jumaat. Masya Allah. Jadi sebab itu saya anjurkan setiap orang kita dari sekarang doa sungguh-sungguh. Ya Allah, ya Tuhanku, pertemukanlah kami dengan Lailatul Qadar dan berilah kami kekuatan untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Saya muda-muda dulu, saya pernah minta doa pada Allah. Saya tak mau tidur malam Lailatul Qadar. Allah bagi. Allah bagi kalau kita minta. Memang saya tak boleh, saya tak tidur. Kalau berasa nak tidur, baca Quran sambil berdiri. Dia tak tidur. Sekali ni saya sure kalau nak tidur, minum kopi. Minum kopi dan baca Quran, ambil wuduk aja rajin. Berasa letih, ambil wuduk, minum kopi. InsyaAllah tak tidur. Kalau ada Cik Abang, pakat dengan Cik Abang. Pakat dengan Cik Abang. Sebab Rasulullah sendiri, dia gerak keluarga dia. Bila dia anggarkan malam tu bulan malam Lailatul Qadar, dia gerak keluarga isteri dia ajak beribadat semua. Jadi insya-Allah ya. Apa kita nak buat? Siti Sayyidatuna Aisyah tanya Rasulullah, kalau saya dapat Lailatul Qadar, apa saya nak doa, apa saya nak baca? Doa dia pendek aja Rasul saja. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi tak usahlah anni. Tak seronok masuk syurga seorang-seorang. Biar anna. Pandai pun. Anna tu kita niat semua. Ahli keluarga, sahabat-sahabat, anak-anak murid semua. Saya doa untuk anak murid semua tau. Hadirat terus doa untuk saya juga. Mudah-mudahan kita sama-sama masuk syurga insya-Allah. Masya-Allah. Syukur Allah Taala jadikan kita insan-insan terpilih. Ini mutiara-mutiara terpilih ni. Apa sebab Allah beri kita sekeping hati yang cintakan Allah, cintakan Rasulullah, cintakan kebaikan, cintakan kebenaran. Kalau kita tak cinta itu semua, kita mengantuk ni, tidur aja kat rumah. Betul tak? Tapi kita tak tidur, kita berjaga, kita berjihad. Sebab itu jihad yang paling besar ialah jihad nafsu. Kita tak layan nafsu tidur kita, kita tak layan nafsu malas kita, sebab kita nak cari keridhaan Allah. InsyaAllah. Ini semua anugerah, bukan kita boleh pilih. Bukan kita boleh pilih kita nak hati macam tu, tak boleh. Ini adalah anugerah Allah hasil daripada doa ibu bapa kita, tok nenek kita, dan di samping kita dididik dengan hidup dalam persekitaran yang cintakan kebenaran. Allahumma rzuqna hubbak. Ya Allah, rezekikanlah kami sekeping hati yang cintakan Engkau. Wa hubba man ahabbak, dan cinta kepada orang-orang yang cintakan Engkau. Siapa orang yang cintakan Allah? Ialah para nabi, para rasul, orang-orang yang baik-baik. Wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik, dan cinta kepada apa-apa saja yang boleh mendekatkan kami kepada cintakan Engkau. Apa dia? Cintakan kereta. Dengan kereta boleh bawa kita mari masjid. Cintakan suami. Dengan suami yang baik ini memberi kebenaran kita, bersama-sama kita beribadat. Cintakan anak. Dengan anak ni kita mendapat
anak yang soleh. Cintakan rumah ini melindungi kita, dapat kita hidup dengan selesa. Kita tak salah nak cintakan lain, tapi biarlah cinta kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu berdoa, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah seluruh hidupku kerana Engkau. Kita bangun tidur kerana Allah, masuk bilik air kerana Allah, pergi ke dapur buat apa? Breakfast kerana Allah. Apatah lagi lah datang kelas pengajian, apatah lagi sembahyang kita, apatah lagi ibadat kita. Biarlah semua sekali kita buat menjadi ibadat, walaupun pada zahirnya kerja dunia. Kan? Kita membersihkan rumah, kita melayan keluarga, ini kerja dunia, tetapi boleh jadi ibadat bila kita niat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mukadimah hari ni. Mukadimah hari ni. Masya Allah. Satu lagi mukadimah. Panjang benar mukadimah hari ni. Satu lagi, ini menarik. Baginda bersabda, atakum Ramadan, telah datang pada kamu Ramadan, syahrul barakah, bulan penuh berkat, yaghsyakumullah fih, Allah liputi kamu di dalamnya, kita diselimuti oleh berkat. Ni, diselimuti oleh berkat dalam bulan Ramadan ni. Kalau kata sikit boleh tahan tangan, kalau banyak sikit tahan besen. Tapi kalau banyak sangat, kita tenggelam dalam berkat tu. Bayangkan. Fayanzilur rahmah, maka Allah turunkan rahmat. Wa yahuttul khataya, dan Allah hapuskan segala dosa. Wa yastajibu fih doa, dan ia mustajabkan dalam Ramadan ini segala doa. Wa yanzuru fihi ila tanafusikum, dan Allah akan melihat pada bulan Ramadan ini sejauh mana kamu berlomba-lomba. Berlomba tak? Sejauh mana kamu berlomba-lomba fil khair, untuk melakukan kebaikan. Wa yubahi bikum malaikatah. Masya Allah. Faham tak? Macam faham dah. Wa yubahi, dan ia berbangga dengan kamu. Berbangga kepada siapa? Kepada para malaikatnya. Wa yubahi fikum malaikatah. Allah berbangga, wahai malaikatku, tengok Cik Timah tu bangun pukul 4.30 tadi sampai sekarang tak tidur-tidur. Lepas satu perkara, lepas subuh baca Quran, lepas baca Quran tadarus, lepas tu hadir majlis ilmu, balik ni baru nak tidur sekejap. Jadi Allah sebut nama kita di kalangan para malaikat, menyebabkan malaikat rindu. Bila nak jumpa Cik Timah ni? Bila Cik Timah berpindah ke alam barzakh, ada kan nama Cik Timah sini? Tidak ada, tidaklah. Maksud yang hidup atau yang mati, contoh je. Tapi tak apa, contoh yang baik kan? Contoh yang baik tak apa. Jadi malaikat tertunggu-tunggu bila lah nak jumpa Cik Timah ni. Bila Cik Timah berpindah ke alam akhirat, disambut oleh malaikat dengan sambutan yang hangat, kerana duk tunggu lama dah nak jumpa. Sekarang barulah jumpa. Jadi sebab itu kita yang beriman, yang ikhlas, kita tunggu-tunggu bila nak mati. Kerana dengan kita meninggalnya dunia ini seperti meninggal penjara. Bagi orang yang beriman, dunia ni penjara. Nak joget, nak ragat-ragat pun tak boleh. Nak ragat, nak rolo atas, rolo bawah pun tak boleh. Nak bergaul bebas pun tak boleh. Dia ada sekatan dia. Macam penjara lah. Nak keluar tak boleh, ada sekatan dia. Tapi bila sekatan itu lepas, bila kita berpindah ke alam barzakh. Sekarang ini roh kita
ter ter apa kita ter diliputi oleh ni tanah ni yang duk depan hadirat ni tanah. Masa keluar dulu berapa kilo? Ada 10 kilo. Kalau 10 kilo mati mak kita. Jadi yang lah ni jadi 70 kilo ni hasil mana? Dari tanah lah. Nasi dari tanah, ayam makan tanah pula. Makan apa? Makan padi kah, makan beras kah, makan jagung yang tumbuh di tanah. Air pun dari tanah. Udara kita pun dari tanah. Kita punya oksigen datang dari mana? Datang daripada pokok-pokok. Daun-daun. Daun-daun tu tumbuh atas tanah. Jadi semuanya kita tanah, air, api, angin. Ni yang jadi body ni. Jadi semua ni ketua tanah. Jadi roh kita wa nafakhna fihi min ruhina. Kami tiupkan di dalam ketul tanah ini roh kami. Jadi itulah. Jadi sebab itu bila keluar daripada ketul tanah ni kita terbang ke mana-mana. Roh kita. Sebab roh kita ni warranty forever. Betul itu. Warranty untuk selama-lamanya. Ya, sebab itu dia tak mati walaupun body ni dah buruk dah. Dah kedok-kedok dah, tak lawa dah. Tak macam 33 umur dulu. Tengok masa umur 20, umur 33, cun juga. Tapi kalau tengok gambar lah ni, tak mau tengok dah. Tak lawa langsung. Jadi Allah Ta'ala nak tukar yang hak tak lawa ni dengan hak yang lawa lagi. Berumur 33 sepanjang masa. Tidak ada tua, tidak ada muda. Bukan tidak ada muda lah. Muda seumur, sentiasa seumur. Jadi Allah Ta'ala akan berbangga dengan kamu di kalangan malaikatnya. Fa'arullah min anfusikum khairah. Perlihatkanlah kepada Allah. Tonjolkanlah kepada Allah tentang kebaikan kamu. Kita tak boleh tonjol pada manusia. Jadi riak. Jadi sum'ah. Jadi takabur. Jadi apa lagi? Jadi sombong. Tak boleh tunjuk pada orang. Allah tak redha. Tak boleh buat kerana orang. Tetapi Allah suruh kita tonjolkan kepada dia. Ya? Fa'arullah min anfusikum khaira. Perlihatkan kepada Allah dari diri kamu akan kebaikan. Fa inna syaqiyya man hurrima fihi rahmatullah azza wa jalla. Sesungguhnya orang yang akan mendapat kecelakaan mereka yang diharamkan dari rahmat Allah pada bulan Ramadan. Kalau rahmat turun mencurah-curah, dia tak dapat juga, itu petanda celaka dah orang tu. Nak dapat macam mana orang puasa, dia ijtihad, dia tak puasa. Masuk dalam WhatsApp. Makan bulan Ramadan, tunjuk saya tak puasa. Nak puasa apa? Sebab saya semayang pun tak. Pandai pula. Kalau tak semayang memang Allah Ta'ala tak terima ibadat yang lain. Jadi punya apa namanya? Bangga dia bermaksiat pada Allah. Ini petanda apa tu? Wal-iyazbillah. Dalam buku kita ni yang saya duk talaqah malam tadi, di antara orang yang dahsyatnya semasa dia mati, ialah orang yang tak semayang. Bila dia tak semayang di dunia lagi, masa dia mati, dia tidak akan tidak digalakkan, tidak dianjurkan untuk kita menyantuni orang yang tak semayang mati. Sampai macam tu. Dan berlaku betul-betul. Di kampung saya, dia ni tak pernah semayang. Sampai tua, umur 80 tahun, duduk depan TV je. Tak pernah semayang. Sampai nak pergi bilik air tak larat, buang air dalam tinilo. Tapi duduk depan TV juga. Tak semayang. Masa dia mati, seorang pun tak datang. Orang kampung. Tak ada seorang pun. Nasib baiklah anak cucu dia daripada Kuala Lumpur, dia ramai anak cucu.
Dia ada belah-belah anak cucu dia. Balik pada Kuala Lumpur, anak cucu ni lah. Kebetulan anak cucunya bagus-bagus semua. Tok Wan tu tak semayang, melahirkan anak cucu yang salihah. Dan dia orang lah uruskan jenazah, dia orang semua kebumikan. Jadi dia orang balik cerita kat saya. Jadi saya pun relate balik dengan buku yang saya tulis ni. Rupanya di antara petanda celakanya orang yang tinggal semayang ni, masa mati dia tu, tidak dianjurkan untuk pergi menyantuni. Saya ingat orang kampung tak tahu pun, tapi tak teringat hati, tak terlintas untuk pergi, nak pergi menyantuni dia, nak uruskan jenazah dia, tak terlintas. Sampai anak cucu heran. Dia orang ni balik pada KL, macam mana tak tahu tempat mana ni. Jadi dia orang pandai carilah. Itulah. Jadi alhamdulillah lah, mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita dari menjadi orang yang mendapat kecelakaan, wal-iyazubillah. Minta Tuhan jauhkannya. Jadi kita balik pada buku kita. Buku kita ni sampai ke muka surat 45. Di muka surat 45 ni, kita menyebut siapa lagi selain daripada orang yang 70,000 dulu kan. 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab, ditambah lagi setiap 1,000 tambah lagi 70,000, ditambah lagi 3 raud. Dan akhirnya Uqasyah dengar hadis ni, angkat tangan minta kat Rasulullah doa. Rasulullah doa untuk Uqasyah. Kita tak ada nak angkat tangan. Jadi kita angkat tangan di sinilah. Jadi selain daripada hadis tu, kami kumpulkan hadis-hadis lain, yang juga dalam hadis itu secara terang-terang menceritakan masuk syurga tanpa hisab. Jadi dalam hadis yang kami kumpul ni, dia tak sebut tanpa azab. Tapi kalau tanpa hisab masuk syurga, takkan Allah nak azab? Kan? Tentulah tanpa azab juga. Jadi di sini kita kumpulkan ada berapa? Ada 9 hadis yang menerangkan tentang masuk syurga tanpa hisab. Hadis yang pertama di muka surat 46. Syurga apa nak? Syurga untuk orang yang menunaikan 5 rukun Islam. Ini yang pertama. Ya. An Abi Umamah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqullah rabbakum. Baginda bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah yang mencipta kamu. Rabbakum ni Allah yang mencipta kamu, yang memelihara kamu, yang menyediakan segala keperluan kamu. Ya, sebab itu hendaklah kamu bertakwa kepada Allah sebagai tanda syukur, tanda terima kasih di atas tarbiyahnya Allah pada kita. Sebab itu kita dalam Al-Fatihah kita alhamdulillahi Rabb. Rabb tu apa? Allah yang merancang, menjadikan, menyediakan segala keperluan kita, dan kepadanya kita akan dikembalikan. Tu Rabb tu. Dia ada satu ilah, satu Rabb. Wa ilahukum ilahum wahid. Dan Tuhan kamu yang kamu sembah adalah Tuhan yang Esa. Itu ilah, Tuhan yang disembah. Kalau Rabb, Tuhan yang mencipta. Jadi dua-dua. Bila Allah cipta kita, kita berterima kasih. Sebab itu baginda berpesan, ittaqullah, bertakwalah kamu pada Allah, yang mana Allah itu ialah Rabbakum, yang mencipta kamu. Wasallu khamsakum, dan semayanglah lima fardu yang diwajibkan atas kamu. Itu semayang 5 waktu.
Wasumu syahrakum, dan puasalah bulan yang diwajibkan pada kamu, iaitu bulan Ramadan. Wa'addu zakat amwalikum, dan tunaikanlah zakat harta kamu. Sebab tu kalau nak bayar zakat, kita di antara rukun dia, di antara syarat zakat cukup haul. Saya dulu awal-awal dulu tak ambil bulan Ramadan sebagai haul. Jadi kadang-kadang kita lupa. Jadi seeloknya kita jadikan Ramadan haul kita. Sebab apa? Kita bayar zakat dalam bulan Ramadan, digandakan pahala 70 kali ganda. Ya, jadi wa'addu zakat amwalikum, dan tunaikanlah zakat harta kamu. Kena ingat, orang yang tak bayar zakat, harta itu akan menjadi beban pada dia. Kalau duit tak bayar zakat, duit tu akan dijadikan, duit ni dia ada macam dia punya nilai emas kan, duit kita ni. Esok emas itu akan dibakar di api neraka, disetrika seluruh badan. Takut sangatlah orang yang tak bayar zakat. Dan kalau boleh bayar biar lebih, jangan kurang. Dia kalau kita nak kira, bayar baki yang terendah pada tahun itu. Katakanlah daripada Syawal tahun depan sampailah Ramadan tahun ni, baki terendah sekian, yang tertinggi sekian. Jadi kita ambil baki yang terendah, tapi bagi saya tak payahlah, ambil yang tinggi je lah. Biar kita lebihkan. Takut mana-mana kita ada kekurangan, Allah akan tampung, ya. Wa ati'u za amrikum, taatlah kepada orang yang menguruskan kamu. Siapa? Kalau dalam rumah, kalau anak taat pada ibu bapa, kalau isteri kepada suami, kalau dalam negara kepada pemerintah, ya. Tapi kena pemerintah itu pemerintah yang adil, pemerintah yang baik. Kalau dia suruh kita benda tak boleh, tak elok, tak wajib taatlah, ya. Jadi taatlah kepada orang yang menguruskan kamu, ya, menjalankan urusan kamu. Sebab kalau kita tak taat, susahlah. Susahlah kalau isteri tak taat, suami nak urus rumah tangga macam mana? Kalau anak tak taat, macam mana ibu bapa nak mendidik anak? Jadi Islam mengajar cantik. Tetapi la ta'ata li makhluqin fi maksiyatil khaliq. Tak wajib taat pada makhluk, walaupun suami, walaupun ibu bapa, walaupun guru besar, walaupun Perdana Menteri. Kalau dia suruh kita buat maksiat, no way. Jadi yang wajib taat ialah bila dia suruh benda yang baik. Tadkhulu jannata rabbikum, kalau kamu buat semua itu, kamu akan dimasukkan ke dalam syurga Rabb kamu. Siapa Rabb kamu? Yang menjadikan kamu, yang kita datang daripadanya dan kita akan berpulang kepadanya, ya. Itu hadis ini di akhir sekali, Rasulullah memberitahu bahawasanya bila kita buat perkara-perkara di atas, kita akan masuk ke syurga Tuhan kita, insya-Allah. Turun bagi tahu, saya tak nampak jam tu. Pukul berapa hari kita? Jam saya ada 10. Oh, dah cukup. Macam tahu, ngam-ngam 10.30. Masya-Allah. Boleh lebih sikit boleh tak? Sikit je lah, ya. Dalam hadis di atas terdapat penggunaan perkataan kamu, kom kan? Kamu di hujung setiap amalan. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan amalan dengan balasan, iaitu syurga Tuhan kamu. Jadi bertakwalah kepada Tuhan yang mencipta kamu. Semayanglah 5 waktu kepada Tuhan yang mewajibkan ke atas kamu.
puasalah bulan Ramadan, iaitu bulan yang ditentukan untuk kamu puasa. Jadi kamu ni supaya di akhirnya kamu dipersilakan ke syurga Tuhan kamu. Cantik ya. Sebab itu Rasulullah ni terkenal qalla wadalla. Walaupun Rasulullah masuk sekolah tak? Berapa tahun Rasulullah masuk sekolah? Tidak masuk sekolah walaupun 1 hari. Tetapi setiap perkataan Rasulullah semuanya brilian. Dan ayat yang Rasulullah sebut dalam hadis tu sangat cantik dia punya sajangnya. Kalau Arab dia panggil sajang. Kalau kita rima lah ke? Pisang emas dibawa belayar, masak sebiji, di atas peti, hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Cantik kan? Rima-rima dia tu. Gitulah indahnya hadis-hadis Rasulullah. Dan lebih indah lagi lah ayat-ayat Al-Quran. Masya Allah, Masya Allah. Berdoalah bulan Ramadan ni jadi kita pencinta Al-Quran. Jadikan Al-Quran cintakan kita. Jadikan kita sentiasa hidup bersuluhkan Al-Quran, berpandukan hadis Rasulullah SAW. InsyaAllah tempat kita di syurga, InsyaAllah ya Rabb. Menurut At-Taibi, hikmah disandarkan amalan kepada perkataan kamu ialah ni. Kenapa ada kom tu? Ada 3 sebab mengikut pendapat At-Taibi. Apa dia? Yang pertama, memberitahu bahawa amalan yang dilakukan oleh umat Islam mempunyai kaifiat dari cirinya dan cirinya yang tersendiri. Jadi sebab itu supaya kita tahu nak bertakwa ni bukan sesuka hati kita. Nak jadi orang bertakwa ni bagaimana? Mesti kita beriman pada Allah dengan iman yang sebenar-benarnya, iman yang sehingga kita merasa Allah ada depan kita. Iman yang kita rasa Allah tahu segala apa yang kita lakukan zahir dan batin. Iman yang membawa kita merasa fokus Allah tu tak pernah off. Macam CCTV. Tapi CCTV dia dapat melihat yang luaran. Dia tak ada yang dalaman, tak ada. Tapi Allah dalaman. Jadi sebab itu orang yang beriman pada Allah, orang yang sentiasa berada di depan Allah, sentiasa rasa Allah melihat dia, Allah malaikat mencatat segala apa yang dia lakukan zahir dan batin. Jadi sebab itu dia sentiasa berhati-hati, takut termasuk dan catatan itu benda yang Allah tak suka, dan sentiasa bertaubat supaya kalau ada yang tersilap terus dihapuskan sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu disebut nak bertakwa, dikatakan ada kom di belakang tu, bertakwa secara yang ditentukan oleh Tuhan yang mencipta kita, dengan beriman, dengan beramal soleh, dengan berakhlak mulia. Orang bertakwa dia mesti ada 3. Beriman dengan keimanan yang sebenar-benarnya dan keimanan yang hidup. Ada orang mengaku dia beriman, tapi dialah orang minum arak, dialah yang berzina, dialah yang buat fitnah, dialah yang macam-macam. Jadi itu iman yang mati. Jadi kita nak iman yang hidup, yang dapat sentiasa menjadi pembimbing kita dalam semua pejabat kita. Yang kedua, amal yang saleh, yang penuh dengan keikhlasan. Doalah selalu semoga setiap amalan kita menjadi amal saleh, walaupun kerja dunia ya. Dan yang ketiga, akhlak yang mulia. Sebab itu sebaik-baik orang yang
Beriman ialah orang yang berakhlak. Sebaik-baik orang yang mengaku Islam, orang lain selamat daripada angkara tangan dia ataupun perbuatan dia, lidah dia. Sebaik-baik orang yang berhijrah, orang yang berhijrah dari benda yang tidak baik, daripada benda yang maksiat. Sebaik-baik orang yang berjihad ialah orang yang berjihad melawan nafsu daripada mengikut dan melakukan benda-benda yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menggesa umat Islam agar bersegera mematuhi perintah yang diberikan. Sebab itu seolah-olah Allah depan kita. Kom ni macam duduk depan. Jadi menggesa kita supaya sampai waktu semayang, Allahu Akbar, terus bangun ambil wuduk. Masuk Ramadan terus lakukan puasa. Sampai masa haul terus bayar zakat dan sebagainya. Yang ketiga, menunjukkan di sebalik perkataan ini, iaitu kamu ada ganjaran yang lebih tinggi dan sempurna, iaitu syurga. Ya, syurga. Kalimah syurga disandarkan kepada sifat ketuhanan, iaitu Rabbikum, Jannata Rabbikum. Yang membayangkan bahawa Allah Subhanahu wa taala memberi lebih perhatian kepada umat ini dengan memberi nikmat yang berbeza daripada umat-umat yang lain. Jadi umat Muhammad ni istimewa. Sebab itu umat Nabi Adam tu lahir berjuta tahun sebelum kita, tapi di padang mahsyar kita yang dilayan dulu oleh Allah. Lebih lagi lah kalau kita masuk kumpulan, masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Masya Allah. Tak ada soalan dah. Terus dipersilakan ke syurga. Nak tak? Insya Allah. Jadi kita setakat tu lah dulu. Pasal mukadimah panjang. Okey. Jadi mudah-mudahan kita dapat teruskan ibadat kita, dan kita gandakan ibadat kita dengan bimbingan Allah, dengan pertolongan Allah. InsyaAllah kita dapat menggandakan khususnya dalam Ramadan, dan kalau boleh lepas Ramadan pun kita tidak menurun. Biarlah kita terus saja istiqamah sampailah Ramadan tahun hadapan, insya-Allah. Tapi kita jumpa lagi dah sekali lagi. Sebelum raya ya. Ada sekali lagi ya, insya-Allah. Tapi saya kagumlah pentadbir AJK, pengurus, orang-orang yang mengurus Al-Falah ni hebat. Tempat lain dia kurangkan pengajian apa semua. Di sini Masya Allah terus saja, Masya Allah, saya kagum. Anda bertuah lah mendapat AJK yang begitu rajin. Mudah-mudahan kerajinan mereka itu mendapat ganjaran yang sewajarnya, yang istimewa daripada yang maha cinta kepada kebaikan umat-umat ini, cinta kepada kebaikan hamba-hambanya. Masya Allah. Kita pakat sokonglah ya, mereka diketuai oleh anak-anak saya yang sangat hebat ni. Anak lah ni, dia muda pada anak saya. Anak saya dah 53 ke apa? Dan saya lagi tu. Oh, lagi tua kan? Anak saya lahir tahun 68. Saya lahir tahun 62. Oh, 62. Tua banyak ya. 60 ni. Okey. Tapi 60 pun masih steady. Alhamdulillah ya. Masya-Allah. Kita bagi sokongan. Insya-Allah. Okey. Tahu betul dia. Fatwa apa? Apa dia fatwa dia? Kita bawa mencerah lah dulu. Okeylah, jadi kita akhiri kita punya pengajian dengan tasbih, kafarah dan doa pendek insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami bersyukur tidak terhingga di atas nikmat yang Kau berikan pada kami. Engkau panjangkan umur kami sehingga dapat kami bertemu dengan bulan Sya'ban, bulan Rajab, disambung dengan bulan Sya'ban, dan sekarang kami sudah berada di dalam rahmat yang melimpah ruah yang Kau turunkan di bulan Ramadan ini. Maka bantulah kami ya Allah untuk kami menjadi hamba-hamba Engkau yang mempunyai ilmu yang cukup untuk kami mengenali keistimewaan Ramadan ini, mempunyai taufik yang sehebat-hebatnya untuk kami menghayati Ramadan ini. Jadikanlah kami hamba-hamba Engkau yang kayis, hamba-hamba Engkau yang cerdik, yang pintar, yang pandai melakukan amalan-amalan yang istimewa, yang tinggi nilainya, yang tinggi martabatnya, sehingga kami dapat mengumpul sebanyak mungkin bekalan untuk kami bertemu dengan-Mu ya Allah. Ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, kasihilah kami, sayangilah kami, kurniakanlah rahmat-Mu kepada kami yang kerdil ini, yang miskin ini, yang fakir ini, yang lemah ini. Kami tidak mampu melakukan apa-apa walaupun sekecil-kecil amalan tanpa pertolongan-Mu ya Allah. Tolongilah kami ya Allah, bantulah kami ya Allah, kurniakanlah kami dapat bertemu dengan malam Lailatul Qadar dan dapat menghayati setiap detik malam Lailatul Qadar itu untuk melakukan sebaik-baik amalan, seikhlas-ikhlas amalan. Dan jadikanlah hati-hati kami hati-hati yang bersih, sebersih-bersihnya daripada segala perkara-perkara yang Kau tidak redai ya Allah, dari segala titik-titik hitam yang menyebabkan hati-hati menjadi keras untuk menerima hidayat-Mu ya Allah, untuk mendapat penerangan nur-Mu ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain wa la aqalla min dhalika ya ni'mal mujib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al muqarrabin ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.